di Abwa. Setelah beberapa hari setelah wafatnya ibunda beliau, maka akhirnya beliau bersama Ummu Aiman dibawa pulang ke kota Mekkah, sehingga yang merawat beliau, yang mengasuh beliau setelah itu adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Bahkan Abdul Muttalib ini sangat mencintai cucu beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan beliau terhadap anak-anak beliau, sehingga menimbulkan kecemburuan daripada diantaranya Abi Lahab karena saking cintanya Abdul Muttalib terhadap cucu beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. Kemudian di dalam pengasuhan kakek beliau Abdul Muttalib selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya kakek beliau juga berpulang ke rahmatullah, wafat, yang mana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menginjak umur 8 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian setelah wafatnya kakek beliau Abdul Muttalib yang sebelumnya mengasuh beliau, maka berpindahlah pengasuhan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya Abu Thalib merupakan saudara kandung sebapak dan seibu dengan Abdullah, bapak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Abu Thalib yang mengasuh beliau setelah wafatnya kakek beliau? Di antaranya karena Abdul Muttalib berwasiat untuk supaya yang mengasuh cucu beliau setelah wafatnya beliau adalah Abu Thalib. Dan Abdul Muttalib juga melihat daripada kecintaan Abu Thalib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Jadi sudah dilihat oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Thalib ini yang paling tepat untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak yang kita ketahui daripada anak Abdul Muttalib, tetapi yang diwasiatkan Abdul Muttalib untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Wa kana faqiron, sedangkan keadaan Abu Thalib ini dalam keadaan fakir, dalam hal keadaan kekurangan, sedangkan anak beliau banyak. Nah, kenapa Abdul Muttalib berwasiat demikian? Karena beliau melihat daripada keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada Abu Thalib, sehingga Abu Thalib bisa mendapatkan berkah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya keadaan Abu Thalib fakir, sedangkan keadaan beliau mempunyai anak yang banyak. Fawassa'allahu rizqahu, maka dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah luaskan rezeki Abu Thalib. Sudah kita ketahui sebelumnya daripada kisah ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah, yang mana selama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau, Halimatus Sa'diyah dan keluarganya
Bahkan orang-orang yang sekampung dengan beliau melihat, menyaksikan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti lagi ketika pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah kepada Abu Thalib, maka Allah meluaskan rezeki Abu Thalib dengan berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Adapun akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama dalam pengasuhan paman beliau Abu Thalib, beliau bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang beliau peroleh. Dan beliau mengetahui juga banyak sepupu beliau, yang mana sepupu beliau ini adalah anak daripada Abu Thalib, yang bahkan ada yang lebih kecil daripada beliau. Tetapi Nabi kita SAW bersifat qanaah dengan apa-apa yang beliau peroleh, merasa cukup dengan sedikit apa yang beliau dapatkan. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan daripada peristiwa pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muttalib? Yang pertama, bahwasanya yang merawat, yang mendidik, yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal wafat ibu beliau, yaitu kakek beliau Abdul Muttalib. Selama 2 tahun di dalam asuhan kakek beliau. Wa tufiya jadduhu wa umruhu 8 sanawat. Yang kemudian wafat kakek beliau setelah 2 tahun dalam merawat cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ketika itu berumur 8 tahun. Sehingga fakafalahu amuhu Abu Thalib, sehingga berpindahlah pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau, paman kandung sebapak dan seibu dengan bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan daripada peristiwa pengasuhan ini, di dalam di dalam fikih itu sudah diajarkan bagaimana mengasuh atau berpindahnya pengasuhan seorang anak yang belum balik setelah ketiadaan kedua orang tuanya. Nah, diantaranya setelah seorang anak ini sudah mumayyiz, sudah bisa memutuskan, di dalam fikih maka si anak bisa memilih di antara keluarga bapaknya atau keluarga ibunya untuk si anak ini dalam perawatan, dalam pengasuhan daripada baik itu keluarga bapaknya ataupun keluarga ibunya. Yang mana di sini setelah beliau wafat, ibunda beliau wafat, artinya sudah tidak mempunyai kedua orang tua, berpindah kepada keluarga daripada bapak beliau, yang mana sudah diketahui kakek beliau ini sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang paling pantas, yang paling berhak untuk mengasuh beliau adalah kakek beliau. Kemudian yang kedua, daripada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan panutan, bahwasanya beliau senantiasa bersifat qanaah terhadap
sedikit apa yang beliau dapatkan, artinya qanaah, merasa cukup, tidak mengharapkan lebih daripada apa yang sudah diperoleh. Nah, sehingga itulah yang bisa kita simpulkan daripada peristiwa pengasuhan beliau oleh kakek beliau yang kemudian berpindah kepada paman beliau. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan, pelajaran, dan bisa kita jadikan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa bertambah kecintaan kepada beliau, mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam.